Ini hari yang hari ini hari yang ke-13. Kita dah lama berehat, jadi kita mulakan pada hari ini dengan tajuk yang ditentukan oleh teacher. Baik, dengan hormatnya dipersilakan teacher mulakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin merakamkan ucapan jazakumullahu khairan kepada semua yang telah ada peserta-peserta yang telah mengikuti sedekat 2 minggu dah kan. Kita dah hari ke-13 dah, dan juga yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan Musaf ni. Jadi hanya Allah sajalah yang dapat membalas, dan semoga digandakan pahala bagi pengimpak kerana melakukan satu sunnah, satu menginfakkan pada bulan Ramadan dan juga pada Quran. Semoga Allah terima usaha kita ni sebagai amal soleh. Baik, jadi seterusnya kita terus pergi kepada pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan recap dulu sebelum pelajaran fi'il ataupun semuanya. Yalah, maklumlah kita dah seminggu ni 3 hari kita tak bersiaran kan. Baik, kita pergi kepada pelajaran kita lah. Okey. Sebelum ni kita dah tahu kita belajar Nahu ni, apa dia pelajaran Nahu? Pelajaran Nahu menentukan kalimah, menentukan baris akhir pada kalimah. Maknanya kita belajar Nahu supaya kita boleh terjemah Al-Quran. Bila kita baca, kita ada satu asas ataupun kemahiran. Walaupun kemahiran asas, tapi kita dah nak mula untuk mengenal kalimah dan juga menterjemahkan kalimah. Jadi kalimah boleh dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf, kumpulan isim dan juga kumpulan fi'il. Dalam Mushaf Mubayyinah, kumpulan kalimah ini yang dipecahkan kepada 3 kumpulan ini ditandai dengan warna hijau untuk harf, hitam untuk isim dan merah untuk fi'il. Jadi kita pergi mula sekali pada kata tugas, kata sendi ataupun harf, iaitu dibagikan kepada kata tugas dan kata sendi. Kata tugas ada fungsi, maknanya ada kerja dia menukarkan perkataan kalimah lain yang datang selepasnya, sama ada isim ataupun fi'il, menukarkan baris akhir pada kalimah isim ataupun fi'il yang datang selepasnya. Itu tugas kata tugas lah. Harf yang iaitu harfu jar, harfu nasab dan juga harfu jazam. Ada juga harf sendi, kata sendi. Dia tak ada tugas menukarkan, tetapi dia cuma memberikan hubung kait antara idea dan idea ataupun kalimah dengan kalimah yang lain. Baik. Kemudian kita dah belajar tentang isim juga. Kita dah buat cover tentang isim, iaitu kata nama. Kata nama, kata yang tidak terikat dengan masa. Maknanya dia satu kumpulan kalimah, dia tidak ada kaitan dengan masa. Tak ada tenses. Tak ada, kalau dalam bahasa Inggeris tak ada tenses lah. Dan beberapa kita ni melalui satu kalimah isim, kita dapat tahu beberapa maklumat padanya. Maknanya kita boleh tahu sama ada kata nama itu khas ataupun am. Nah, tu yang kita dah belajar. Kemudian kita boleh tahu sama ada dia adalah jantinannya lelaki ataupun perempuan, dan juga daripada satu kalimah isim kita boleh tahu apakah bilangannya, sama ada mufrad iaitu tunggal, musanna duaan ataupun jamak iaitu lebih, 3 dan lebih. Jadi sepanjang minggu lepas rasanya kita memang cover tentang fi'il, kita telah buat fi'il. Jadi fi'il ni dalam bahasa kita ialah kata kerja. Ia perkataan yang terikat dengan masa. Maknanya dia menunjukkan perbuatan dan boleh dibahagikan kepada
Dalam kaedah Al-Bayan ni kita kita bahagikan melihat fi'il ni dari sudut masa. Maknanya kita bahagikan dia pada pembahagian masa. Kerana dia kata kalimah yang terikat dengan masa, maka kita melihatnya daripada sudut masa, iaitu boleh dibahagikan kepada kata kerja masa lampau, iaitu fi'il madhi. Bila fi'il madhi dalam bahasa kita, kita kena tambah telah. Kemudian dalam bahasa kita juga ada, dalam bahasa kita, terikat dengan masa kini. Disebut sebagai fi'il mudhari'. Ini menunjukkan masa kini, dan juga fi'il mudhari' boleh juga menunjukkan masa depan atau maksudnya akan datang, kelak. Ya. Jadi contoh-contoh tu kita dah tengok dan kita dah juga membuat latihan-latihan yang disertakan bersama setiap bahagian daripada fi'il. Termasuklah kata kerja, perintah ataupun fi'il amar. Macam mana nak terjemah. Jadi sepatutnya kita dah ada sedikit lah. Tapi pengukuhan memang tidak dapat tidak, kita mesti buat latihan. Kita mesti sekarang ni bila baca Quran tu dah ada satu sedikit awareness lah. Kalau tak banyak, sedikit. Macam mana pun mesti kita ada. Oh, ni apa dia? Ini kalimah ni apa? Kalau kita tengok dia ada tanda-tanda. Fi'il madhi tu ada tandanya. Fi'il mudhari' ada tandanya. Fi'il amar juga ada tandanya. Maka kat situ bila kita ingat sedikit tentang tanda tu, kita boleh terjemah kalimah yang kita jumpai dalam Quran setiap kali kita baca. Nanti bila daripada kita baca tu, kita boleh lebih peka lagi bila kita dengar pun kita dah boleh tangkap ini perkataan apa, ini apakah tandanya, fi'ilnya. Daripada situlah kita akan dapat buat mudahlah lagi kita untuk teruskan pelajaran ni, insya-Allah taala. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran. Saya akan recap sikit tentang fi'il ni. Jadi sebab fi'il ni banyak juga kan dalam Quran tu. Kalau tak ada fi'il, dia tak boleh jadi cerita lah. Tak boleh jadi apa macam tak ada kaitan antara masa dengan benda. Tak ada benda, tak ada cerita. Ada ataupun ada cerita tapi tak ada benda. Macam itulah. Jadi fi'il, kita macam ni, kita pembahagian fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okey. Kemudian kita dah cuba buat latihan ni semua. Okey. Yang kita dapati dalam fi'il madhi contohnya, kita nampak macam seolah-olah cuma ada ini je kan. Ada berapa pelaku yang kita sebutkan tu. Okey, dalam setiap fi'il mesti ada fa'il. Dalam setiap fi'il mesti ada fa'il. Dia dah siap-siap dah, built in. Sama ada kita boleh lihat tanda dia atau kita tak melihat tanda dia. Contoh macam ni. Ni tak nampak ni. Okey. Ni tak nampak. Tapi dia ada fa'il dalam tu. Fa'il tu disebut sebagai mustatir. Pelakunya tersembunyi. Tapi kalau kita nampak, di dalam satu kalimah, sajadu. Jadi kita boleh tahu ada pelaku. Ini pelaku dia, ini pelaku dia, ini pelaku dia. Sebab dekat akhir. Dia disambung pada akhir kalimah asal. Disambung pada akhir kalimah asal. Namun begitu, bukan ini sahaja yang terdapat di dalam Quran. Terdapat fi'il madhi dengan pelaku yang lain di dalam Al-Quran. Jadi perkara ni perlu dengan rujukan dan juga bila kita dah jumpa banyak nanti dalam Quran. Yang kita letakkan di sini adalah yang paling banyak dalam Al-Quran. Yang lain tu kita jumpa nanti kita buat dan ada cartanya. Tapi tak boleh disediakan pada sekarang ni lah. Takut nanti dia menjadi beban pula. Okey. Seterusnya, ini fi'il yang sempurna. Ya, sama ada di fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ni kita dah buat latihan ni semua kan. Jadi fi'il mudhari' pun begitu juga. Fi'il mudhari' kita boleh tahu daripada huruf mudharra'ah. Huruf yang berada di awal ni. Huruf yang di awal ni disebut sebagai huruf mudharra'ah. Jadi bila di attach kepada kalimah asal dan huruf akhir berubah kepada menjadi baris dhammah, maknanya itulah tanda untuk kita tahu ini adalah fi'il mudhari'. Sama juga kalau ada sambung ataupun disambungkan dengan wow contohnya, maka kita tahu itu adalah pelaku dia mereka.
Kalau waw ni untuk mereka lah. Yang lain tu dia by default memang asal dia baris dhammah. Jadi kita ni macam kena sedikit lah kalau macam untuk faham konsep tu. Kalau ni aja ada je huruf ya, ta, hamzah, nun ataupun selalu orang guna hamzah, nun, ta, ya. Salah satulah anti. Yang penting ini huruf mudhara'ah. Ada je huruf ni di awal kalimah asal, berarti dia adalah fi'il mudhari'. Bila kita tahu fi'il mudhari', mudahlah untuk kita mengenal fi'il amar. Kerana hanya menukarkan huruf mudhara'ah ini kepada hamzah wasal dan tanda akhir yang asalnya tadi dhammah dijadikan sukun. Dijadikan sukun. Kalau yang ini pula dibuangkan nun, digantikan dengan alif firqah tu. Okey. Itu tentang fi'il mudhari' dan fi'il amar. Maka kita pun dah buat latihan dia. Hari ni saya nak masuk pada bahagian fi'il, satu fi'il juga yang nama dia fi'il naqis. Fi'il naqis. Fi'il naqis ni ialah fi'il yang tidak sempurna. Dia fi'il tetapi dia tidak mengandungi maklumat perbuatan. Tak ada kata kerja dia tu apa? Tak ada. Kalau kita panggil content word, macam tak ada content word lah. Tak ada perkataan yang kita nampak. Apa tu? Macam perkataan kataba, sajadah tu. Kita nampak perbuatan tu. Daripada perkataan kita tahu. Tapi fi'il naqis tidak ada. Dan hanya ada maklumat masa dan pelaku. Dia hanya ada maklumat masa dan juga maklumat fa'il di dalamnya, iaitu pelaku. Perubahan ganti nama pelaku fa'il pada fi'il naqis sama seperti fi'il yang sempurna. Tapi fi'il naqis terdiri daripada fi'il yang maklum sahaja. Okey. Rasa saya semua orang tak perasan, belum tahu lagi tentang maklum tu. Apa pula yang maklum? Okey, yang kita belajar sebelum ni fi'il macam kita baca fi'il madhi itu disebut sebagai fi'il maklum. Kita semua terjemahkan dengan me. Contohnya kataba telah menulis oleh ia. Sajada telah sujud oleh ia. Minggu lepas ada yang tanya saya juga, kita tak boleh ke cakap telah diturunkan. Contohnya kan perkataan anzala telah menurunkan oleh ia. Kita belum boleh lagi saya kata. Itulah yang dikatakan kalau me tu fi'il maklum sahaja. Yang kita belajar sebelum ni tu, itu semua fi'il maklum. Hari ni insya-Allah kalau kita dan yang fi'il naqis ni kita akan masuk juga fi'il majhul. Kalau ada fi'il maklum mesti ada fi'il majhul. Okey, ni fi'il maklum. Okey. Jadi kita tengok fi'il naqis. Apa dia fi'il naqis? Fi'il naqis ni kita nampak ni adalah macam perkataan ni. Kana. Kana ni disebut sebagai fi'il naqis. Adalah banyak kawan-kawan dia, adik-beradik dia. Maksudnya kana kalau ditambah jadi ni, tengok di atas ni Ini fi'il naqis madi dan di manakala sebelah dia ni fi'il naqis mudhari'. Amar tak ada. Apa ganti nama dia? Okey, kalau kana adalah ia. Itu yang dimaksudkan tak ada content word tu. Dia tak ada satu kalimah dalam tu, dia tak menunjukkan perkataan perbuatan. Dia hanya ada pelaku dan juga masa. Ini kita tahu di madhi. Kana. Kana terjemahan dia adalah ia. Banyak kan perkataan ni dalam Quran? Wa kana minal, contoh macam tu. Mu'minin contohnya. Betul? Kana. Banyak sangat kan? Jadi bila jumpa kana ni, terjemahan dia adalah, contoh je, adalah sahaja. Adalah ia. Kalau yakunu, ia adalah ataupun ia menjadi. Itu bergantung kepada konteks. Ini fi'il mudhari'nya. Bahagian mudhari'nya. Fi'il naqis madhi, fi'il naqis mudhari'. Okey, kita tengok sebelah-sebelah. Jadi senang untuk kita melihat perbezaan itu. Sebab kita dah belajar fi'il madhi, kita dah belajar juga tentang fi'il mudhari'. Yang ini cuma nak
bezakan, nak nampakkan bahawa fi'il ni dia tak ada content word. Tapi dia menunjukkan masa dan dia ada pelaku. Kalau dia madhi, kana adalah ia. Kalau dia mudhari', yakunu, ia adalah. Kalau kanu adalah mereka. Kalau mereka ni sama juga. Okey, dia punya pelaku dia. Wow. Kanu di sini ni menunjukkan ya ni menunjukkan mudhari'. Yang ini pun sama, ya ni tunjukkan mudhari', tapi yang menunjukkan pelaku tu di akhir. Yakununa. Tapi jarang kita jumpa yakununa, kebanyakan kalinya dia dah drop aja, nun tu tak ada. Tapi asal dia macam inilah, yakununa. Okey, kemudian kunta. Kunta ni pelaku dia tak adalah engkau. Masih sama. Cuma dia punya terjemahan tu adalah. Dia macam kita kata dalam bahasa Inggeris tu ada be verb kan. Ada is, ada are. Kalau is past tense dia, madhi dia adalah was. Kalau are, were. Macam tu. Tapi dia mesti ada kala dia perlu ada dalam struktur ayat. Dan untuk pengetahuan semualah, kana ni perkataan yang kedua terbanyak dalam Quran. Fi'il yang kedua terbanyak. Kata kerja yang banyak. Fi'il nakis ni. Okey. Kalau kunta adalah engkau. Jadi kalau ni, engkau adalah menjadi fi'il mudhari' dia. Tak nampak lah. Mustatir. Kalau fi'il amar, ada untuk dua ni je. Kun. Jadi kun. Kun fayakun. Kun fi'il amar. Yakun fi'il mudhari'. Ayat tu. Bila Allah kata menjadi, jadilah oleh engkau, ia menjadi. Dia boleh juga letak oleh kat sini. Kalau dia buat masuk perkataan jadi, kita boleh taruh oleh. Sebab pelaku dia ada. Jadilah oleh engkau, fa maka yakun, ia menjadi. Yakunu. Kuntum adalah kamu. Pun sama juga dia punya terjemah, dia punya pelaku tu nampak. Takununa, kamu adalah ataupun kamu menjadi. Kunu, jadilah kamu. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah oleh kamu akan kera-kera yang hina. Ada kan? Dalam ayat tu. Surah 2 ayat 60. Berapa? 63, 64. Kita kena cek balik. Kemudian, yang ni dia punya pelaku dia. Yang ni tersembunyilah, tak nampak. Kuntu adalah aku. Ni kita gunakan juga yang paling banyak. Yang paling banyak ni pun kita selalu perasan kan. Kuntum ni selalu. Akunu, aku adalah. Ataupun aku menjadi. Aku menjadi. Kunna adalah kami. Kunna adalah kami. Nakunu, kami menjadi atau kami adalah. Jelas tak ni? Fi'il nakis. Jelas Ustazah. Jadi kalau dah kelas pula. Dah clear ni fi'il nakis ni, dia senang aja. Nampak fi'il nakis macam nak terjemah adalah ia. Nak tengok mana ia ke engkau ke apa tu tengok pada di tanda di akhirnya. Kalau tak ada tu, kita ingat balik semula masa kita buat fi'il mudhari'. Especially mudhari' lah sebab fi'il amar, fi'il madhi ni senang nampak kan. Kalau fi'il mudhari' tengok ta ke, ya ke, hamzah ke, nun ke, yang tu. Bolehlah kita jadikan macam satu tanda. Kalau nun tu, bukan nun tu menunjukkan fa'il, tapi nun tu dia boleh sekali dengan kami. Macam macam itulah kan. Hamzah aku, ya. Maaf teacher, Ya, ada Kak. soalan teacher. Ustazah, boleh ke untuk fi'il nakis madhi kita terjemahkan dari segi laras bahasa telah? Contoh telah adalah ia supaya bezakan dengan fi'il nakis mudhari'. Mudhari'.
macam rasa tak perlu. Sebab apa? Nanti biasanya dia akan ada bersekali dengan dia, ada perkataan lain, akan ada fi'il yang lain. Kalau nak untuk pemahaman sendiri boleh setelah gitu kan, boleh. Tapi bila kita dalam ayat nanti biasa dia tak affect sangat maksud dari segi tu. Nak letak telah ke tak letak telah. Nanti jadi berat. Biasa kita akan nampak nanti selepas itu ada perkataan lain. Cuba tengok contoh. Kat sini tetap bagi contoh lagi. Okey. Puan Zawiyah faham tak saya maksudkan tu? Ni ada soalan di chat ni teacher. Ada yang bertanya tu. Okey. Okey, Mumtaz. Mumtaz. Oh. Laras bahasa telah. Kalau nak buat untuk diri sendiri saya rasa boleh, tapi nanti bila kita tengok di dalam ayat dia dah jadi keperluan tu dah tak ada. Kadang-kadang lah. Tengok pada konteks. Okey. Nanti kita jumpa. Okey. Nak Jadi tanya. ya. Okey, maknanya perkataan yang di bawah fi'il nakis ni cuma yang ni saja ke? Yang Tak, ada lagi. Ada lagi. Ada Misalnya, semua dhamir. Semua dhamir boleh terlibat. Maknanya mereka berdua ke ada. Itu semua ada. Sama juga dengan perkataan-perkataan yang sebelum ni. Rules dia sama. Contohnya. Okey, apa dia? Maksud saya macam perkataan kana ni kan. Ialah bila terlibat dengan madhi ataupun dia punya ganti nama yang lain macam yang teacher dah tunjuk lah. Ada perkataan lain ke selain daripada kana ni? Yang di bawah kategori fi'il nakis. Kategori dia. Oh, yang saudara-saudara dia tu ke? Itu belum masuk lagi. Kita tu nanti modul yang berikutnya. Okey. Ada. Okay. Dan jarang juga jumpa. Maksudnya apa? Maksud Puan Nur Anita tu yang kategori kan, tapi Puan faham yang saya maksudkan tadi. Kana ni ada kanu, ada kana, ada apa tu, ada apa tadi, kunti, ada yang lain tu lah. Yang tu tahu, faham kan? Ni maksud Puan Anita tu dia punya kana dan saudara-saudaranya ya? Ya, betul. Kana wa akhawatuha. Ya, betul. Tapi kita belum sebut lagi. Benda tu bukan pelajaran yang ni. Ni very asas. Jadi yang ni yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Okey. Itu modul 2 insya-Allah kita akan jumpa. Jadi tapi kena grab dulu yang modul 1 ni. Dia prerequisite dia mesti faham modul 1 baru pergi modul 2. Terima kasih. Okey. Dah pernah belajar ya, Puan Anita? Tidak juga, sambil-sambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ni bila kita dah faham tentang fi'il nakis, jadi semua jelas tak fi'il nakis ni macam mana? Okey, cuba kita tengok kita tengok mushaf lah. Dalam mushaf sekejap. Mana mushaf saya? Ni tadi. Banyaknya tak tutup. Okey, contoh macam ni. Dalam ayat ni kanu yakdzibun. Kalau kita nak letak telah dan sebagainya dekat sini pun tadi kan bagi menjawab tu dia macam macam jadi boleh jadi dia kemudian dia redundant. Jadi kalau kita kata macam ni kan, bima telah adalah mereka berdusta. This one dia jadi mudhari' pula. Jadi sebab yang itu nanti kita insya-Allah belajar modul 3. Macam mana kita nak functionkan kenapa dia jadi balarah lah, dia sampai tinggi lagi sikit lah. Maknanya kalau kenapa perkataan ni digabungkan fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Itu maksud yang lain. Jadi kat situlah saya kata tadi tak perlu nak letak telah. Macam ni je. Buat je dulu begini. Ini yang asas je lah. Jadi kanu ni adalah. Adalah mereka. Macam ni kita kata adalah mereka. Sebabnya
Mereka dekat belakang. Ini contoh fi'il nakis. Ustazah nak tanya boleh? Boleh. Yang coding kat bawah tu kan, Hmm? FDN tu Ya. fi'il madi nakis. Betul. R tu mereka. Betul. AU tu apa ya? AU. AU ni wazan. Ni modul 3. Okey. Ni untuk wazan. Wazan tu maksud dia, saya bagi tahu je jadi yang dah macam maksudnya kemungkinan dia macam kita panggil apa? Nanti bila kita dah tahu yang ni, insya-Allah, maknanya benda ni akan berterusan. Dia tak boleh kita rasa macam kita dah habis modul 1 ni, okey kita dah cukup. Tak, tapi maknanya this is the peringkat yang mula-mula. Ini modul 3 ni kita akan belajar saraf. Ini disebut belajar saraf. Pada modul 1 ni hanya diperkenalkan je, macam the beginning of saraf, sikit-sikit je. Tak banyak. Salah. Ustazah, dia tanya, Boleh je. macam kanu tu kan, dia ada tak dia tu sebagai fungsi apa-apa untuk berfungsi untuk apa-apa selepas tu? Macam berfungsi untuk mempengaruhi isim apa-apa ke? Dia belum sampai lagi. Kalau saya sebut nanti saya takut ada yang rasa takut kan, terus dah berhenti, dia leave group nanti. Nanti dulu. Memang ada fungsi dia. Kalau tidak, takkan Allah letakkan ini perkataan tu kan. Ada. Tapi kita ni baru asas lagi. Okey. Asyik. Kita nak kena macam baru. Ramai yang baru, betul nak belajar kan. InsyaAllah. Tapi jangan terkaget pula kalau yang tanya-tanya tu kan. Nanti dia takut dah. Tak apa, kalau nak stay lepas tu boleh, insyaAllah. Okey, jadi selepas kita dah tahu tentang fi'il nakis ni, ada berapa lagi fi'il nakis yang lain? Bukan je kana, ada lagi yang lain. Tapi ni yang paling banyak dalam Quran, kana tu. Dia ni fungsi dia tu dia menukar lah, dia ada fungsi dia. Dia akan menukar, tu kita belum belajar. Mungkin nanti selepas kita belajar pelajaran yang berikutnya, saya boleh mention lagi. Okey? InsyaAllah. Okey. Sesuai kenal dengan perkataan. Sesuai kenal dulu, betul. Kita ta'aruf dulu dengan perkataan, istilah tu. Kalau boleh kita biasakan diri kita dengan ejaan dia yang dalam bahasa Arab. Saya rasa kalau kita eja dalam bahasa Arab tu kita mahirkan dulu yang tu, bab tu. Contohnya kalau kita eja madhi, macam tu. Jadi kita tak bergantung kepada ejaan bahasa Melayu ni. Kita memang eja bahasa Melayu tapi kita cuba sebut dalam bahasa Arab. Contoh macam mudari, bukan mudari. Jadi apa ni? Di ni sebenarnya dia represent dot. Yang ini dia represent apa? Ain. Itu sesuai kenal dulu benda tu. Yang ini hamzah ni. Amar. Macam itulah maksud saya. Nakis, kenapa? Apa maksud nakis tadi? Yang tak sempurna. Fahamkan konsep dia tu, nanti kita akan nampaklah fungsi dan juga peranan dia, fungsi ataupun peranan dia dalam ayat. Lepas ni kita memang akan masuk ayat. Baik, insya-Allah. Tapi saya rasa hari ni tak sempat kot. Hari ni saya nak pergi kepada fi'il majhul. Kalau ada fi'il majhul, maknanya adalah fi'il maklum. Fi'il maklum maknanya dia pelaku diketahui. Ejaan bahasa kita K lah kan, maklum. Tapi dia sebenarnya maklum. Dari dalam bahasa kita dah ambil bahasa Arab ni. Maklumat. Dia sebenarnya isim apa? Isim maklumat, isim nakira ataupun isim yang perempuan. Lepas tu menunjukkan jamak muannas salim. Maklumat. Jadi bukan K, ain. Tapi kalau fi'il maklum, ni fi'il maklum. Fi'il yang diketahui pelaku. Pelaku diketahui. Kalau fi'il majhul, datang dari perkataan, hari ni dicomot sikit. Majhul. Maknanya pelaku tidak diketahui. Ni pelaku
tak diketahui. Ataupun kita tengok, kita baca bawah ni. Fi'il majhul dalam bahasa kita lebih mudahnya, istilah yang tata bahasa Melayu, kata kerja pasif. Fi'il majhul ialah fi'il yang tidak dimaklumkan pelakunya. Contoh, Ali dipukul. Okey. Kalau maklum, Ali memukul contohnya. Telah memukul oleh Ali. Tapi kalau fi'il majhul, Ali telah dipukul. Ataupun telah dipukul Ali. Jadi kat sini dalam ayat yang majhul, Ali yang kena pukul. Kalau maklum, Ali yang memukul. Sebab itu, bukan sebab itu, kita dulu. Pelaku fa'il digantikan dengan pengganti pelaku. Kita tak sebut subjek juga, kita sebut naib fa'il. Yang tadi ni, kalau contoh Ali ni, Ali telah dipukul. Jadi Ali dalam hal ini telah menjadi naib fa'il. Okey, fi'il maklum. Fi'il maklum. Pelaku kita tahu kan? Contoh, daraba Aliyun. Maknanya, terjemah dia, telah, daraba apa dia? Telah memukul. Oleh Ali. Telah memukul oleh Ali. Ini kalau kita penggal kat sinilah, telah memukul oleh ia, oleh Ali. Kita dah tahulah Ali lah tu pemukulnya. Okey, kalau maklum majhul pula, fi'il majhul ni kita tukar. Hari ni kita nak belajar bab ni lah. Kalau fi'il majhul, perubahan baris berlaku. Okey, jadi kat sini telah dipukul Ali. Tak boleh letak oleh lah, kita tak letak oleh. Telah dipukul Ali. Jadi kita pusingkan balik mafhum dia. Ali telah dipukul. Okey, macam tu. Yang ni perkataan yang saya nak highlight ialah di ni. Salah pula. Dipukul. Kat sini memukul. Dekat sini kalau kita mafhumkan bahagian yang atas ni, mafhum dia ialah Ali telah memukul. Memukul siapa? Kita tak tahu. Telah memukul. Mungkin memukul anjing ke? Al-kalba. Dia kalau kat sini. Tapi saya tak nak pergi situ dulu. Tak nak cerita ayat. Ali telah memukul. Dalam hal ni, Ali adalah pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab apa dia? Fa'il. Tapi kat sini kita dah mafhumkan Ali telah dipukul. Jadi dekat sini Ali adalah naib fa'il. Ini masih lagi yang ini. Masih lagi ini yang dikatakan kata kerja majhul. Fi'il majhul. Yang ini kata kerja maklum. Ini maklum. Yang ini yang majhul. Telah dipukul. Beza tak? Ada nampak perbezaan? Mungkin kena tukar perkataan lain. Nampak ayat tu sama tapi sebenarnya maksud dia dah berbeza. Dekat dalam ayat ni tak tahu siapa yang pukul Ali. Tapi Ali dah balik teruk je. Contoh macam tu. Yang di sini pula Ali yang pukul. Siapa yang kena pukul tu yang tak tahu. Sebab kita tidak zahirkan dalam ayat lah. Macam tu. Faham? Faham, Ustazah.
Okey, alhamdulillah. Jadi kita cuba tengok apa yang berlaku bila kita cerita tentang fi'il majhul. Kita baca lagi. Perubahan baris pada fi'il majhul lazimnya hanya melibatkan tanda pada huruf pertama dan huruf asal sebelum akhir. Maknanya huruf sebelum akhir. Perubahan pada akhir kalimah adalah sama seperti fi'il maklum. Fi'il amar tiada majhul. Okey, kita cuba tengok contoh dia. Okey, ini perubahan daripada fi'il madhi maklum dan juga fi'il mudhari' maklum kepada fi'il madhi majhul dan juga kepada fi'il mudhari' majhul. Contoh, fi'il madhi maklum. Dia ada fathah pada awal dan akhir kalimah kan. Huruf di awal dan huruf di akhir. Jadi yang kita perhatikan ialah fathah pada huruf pertama, pada huruf awal. Jadi di sini fathah. Bila dia jadi fi'il majhul, baris fathah tu ditukarkan kepada dhammah. Dan sebelum akhir dikasrahkan menjadi kasrah. Kasrah pada huruf asal sebelum akhir. Bila kita kata huruf asal ataupun kalimah asal, dia balik kepada yang 3 huruf tu lah, yang ini. Jadi baris yang berubah tu ialah baris sebelum akhir. Kalau dia asal dia apa kan, kita tengok dulu contohnya. Perkataan akhadha, telah mengambil oleh ia. Itu penting letak perkataan oleh. Bila oleh tu menunjukkan pelaku tu maklum. Tapi kalau tak ada oleh, telah diambil ia. Berarti ia telah diambil. Siapa yang mengambil? Tak tahu. Oleh tu mana? Tak ada. Ini dipanggil ia dalam hal ini adalah naib fa'il. Kalau ia dalam kalimah ini dipanggil pelaku. Yang ni disebut sebagai pelaku ataupun fa'il. Kalau ni pula dia jadi naib pelaku ataupun naib fa'il. Macam tu. Baik, kita tengok fi'il mudhari' pula. Kalau fi'il mudhari' daripada kata dasar yang sama, daripada akhadha ni tadi, balik semula akhadha. Akhadha, kita tambah ya. Bila ada ya di awal kalimah, kalimah menunjukkan dia adalah mudhari'. Jadi, baris asal dia ya'khudhu. Dia akan jadi baris pertama, huruf pertama tu baris awal didammahkan dan sebelum akhir menjadi baris fathah. Fathah pada huruf pertama dalam hal ni ditukarkan kepada dhammah dan huruf sebelum akhir iaitu kha ni difathahkan, dijadikan fathah. Ya'khudhu jadi yu'khadhu. Ni ia mengambil, ia diambil. Formation. Jadi kalau ini bukan untuk kita hafal, kita faham konsep dia dan kita lihat perbezaan pada terjemahan dalam Quran. Bila kita terjemah tu penting tu kita nak tahu dia majhul ke dia maklum. Jadi kalau maklum biasanya akan kita tahulah, kita boleh nak olah ayat tu, kita punya pemahaman tu jadi betul lah. Allah ke? Contoh kan ayat ni kalau kita salah kan. Macam kita kata contohlah. Contoh khatamallahu. Khatamallahu. Saya ambil perkataan lain. Ambil perkataan zakara. Zakarallahu. Dengan salah, nanti tak faham pula. Ni dah poin lain.
Silap. Tak nak cakap. Okey, khalaqallah. Khalaqallahu dengan khuliqallahu. Okey, ni berbeza sangat maksud dia, kan? Okey, kalau khalaqallahu, macam ni kita terjemah ayat tu. Kita perhatikan baris dia. Ni awal dan akhir berbaris fathah. Manakala yang ni dah bertukar dah. Khuliqallahu. Yang menunjukkan fathah tu yang menunjukkan di madi masih lagi sama. Tapi yang menunjukkan sama ada dia maklum ataupun majhul tu dah berbeza. Okay, jadi contoh di kat sini khalaqallahu ini telah mencipta oleh ia. Jadi bila ada isim baris dhammah selepas fi'il ni kita boleh kata oleh Allah. Ni saya buat sebelah-sebelah macam tu ya. Boleh nampak kalau agak mengelirukan bagi tahu. Jadi telah mencipta oleh ia oleh Allah. Mafhum dia Allah telah mencipta. Tapi kalau yang di bawah ni telah dicipta ia Allah. Telah dicipta ia Allah. Maknanya mafhum dia dikata Allah telah dicipta. Salah sangat dari segi makna. Tak boleh ni. Allah is uncreated kan. Yang ni yang betul. Jadi kat situlah penting, peri pentingnya untuk kita tahu baris tu. Supaya kita tak salah terjemah. Supaya kita tak termasuk golongan yang menyelewengkan ayat-ayat Allah tu. Kita salah faham lah. Okey, jadi kita balik semula pada latihan kita punya pelajaran ni tadi. Ni latihan ini. Okey, mari kita sama-sama sebut supaya kita jelas. Okey, kita cuba kat sini. Khalaqa telah mencipta oleh ia, khuliqa telah dicipta ia. Yakhluqu ia mencipta, yukhlaqu ia dicipta. Okey, dan kita pergi perkataan seterusnya. Sami'a telah mendengar oleh ia, sumi'a telah didengar ia. Yasma'u ia mendengar, yusma'u ia didengar. Dia tetap ni, dia baris fathah juga dalam hal ni. Dia tak boleh pula nak pergi letak dia kat baris bawah pula. Tak. Dia kekal lah kalau dia dah siap-siap fathah. Kemudian qala. Ni perkataan ni banyak dalam Quran. Ni perkataan yang paling fi'il yang paling banyak dalam Quran. Qala. Jadi kita kena tahu je lah walaupun dia berbeza. Telah berkata oleh ia. Dia huruf awal dia fathah. Tapi dekat sini sepatutnya ditukar kepada dhammah. Okay, ni saya illustrate sikit. Perkataan qala. Perkataan qala sebenarnya pun asal dia. Okay, qala. Bentuk jadi majhul. Sini maklum. Majhul. Jadi qala jadi patutnya jadi kuila. Ini jadi baris kasrah. Sepatutnya kuila. Tapi dari orang Arab, kita ni belajar bahasa Arab awal-awal dulu saya cerita. Dia bersifat sima'i. Maknanya kita kena dengar macam mana orang Arab sebut. Jadi bila dah sebut macam dalam Quran tu
Allah dah eja dia macam tu. Asal dia Quila. Tapi nak bagi mudah untuk lidah Arab tu juga Qila. Dia terus tukarkan kepada ya ni. Qila. Sebenarnya dia asal dia inilah. Quila. Jadi qala jadi Quila. Tapi kita tak janganlah buat macam tu. Sebab dalam Quran dah tulis qila. Qila lah. Okey, maksud kalau qila. Maksud dia telah dikatakan ia. Qila telah dikatakan ia. Kalau ia berkata, yaqulu. Kalau mudhari' yaqulu, sebab ada ya ni, kemudian ditukarkan ya tu kepada yuqalu. Dia jadi baris fathah. Yuqalu. Kalau fathah dia tak boleh nak letak dengan waw tu kan. Dia mesti akan automatik. Dia jadi sebelah dia alif lah. Jadi mat. Yaqulu yuqalu. Jadi kalau kita tak faham sangat pun at this point macam mana nak tukar, kita familiarkan diri kita dengan perkataan ni. Kerana perkataan ni yang paling banyak dalam Quran. Fi'il yang paling banyak pun dalam Quran. Jadi kalau qala, qila, yaqulu, yuqalu. Jangan panik pula. Ini ia berkata, ini ia dikatakan. Yang ni telah berkata oleh ia, telah dikatakan ia. Nasaru. Ini kita ambil yang fi'il madhi untuk ramai yang menunjukkan pelaku dia mereka. Nasaru telah menolong oleh mereka. Nusiru telah ditolong mereka. Perhatikan yang asal huruf fathah yang awal tu digantikan kepada dhammah dan huruf sebelum akhir menjadi kasrah. Dia tak kira yang ni tak dikira akhir. Yang ni bukan dikira akhir. Yang dikira akhir ialah yang asal tu. Yang asal kalimah 3 huruf tu. Nasaru. Nasiru. Tambahan pelaku ke apa tu bukan dia tidak kira sebahagian daripada kalimah tersebut. Ya. Agak kena take note on that lah. Yang ni bukan. Yang suruna. Sama juga. Yang suruna saya highlightkan sebelum akhir tu ialah sad ni. Ni yang sebelum akhir. Jadi yang suruna fathah tukar kepada dhammah. Sebelum akhir dhammah tukar kepada fathah. Yang suruna mereka menolong. Yunsaruna mereka ditolong. Okey, jelas tak tu? Ini sebahagian daripada perkataan. Betul kita jumpa, kita nampak perubahan tu, patternnya ni, insya-Allah kita bolehlah tahulah juga, oh ni pasif, kata kerja maklum. Jadi macam mana dalam Quran Mubayyinah, macam mana ditandakan? Ia ditandakan macam ni lah. Okay, kita tengok legend dia ni. Kalau FD, fi'il madhi. Ni tersilap ni. FR fi'il mudhari'. FDN fi'il madhi nakis. Kalau fi'il madhi majhul ada M. Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Kalau FR fi'il mudhari'. Kalau FRN berarti fi'il mudhari' nakis. Mudhari' tu nak tahu macam mana? Ada tanda huruf mudhara'ah di awal. Tu je kan. Kemudian kalau FRM, fi'il mudhari' majhul. Ini kita buat contoh. Yunazzala. Dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul ke bukan? Majhul lah ni. Majhul. Sepatutnya baris Yunazilu patutnya. Yunazilu. Dia daripada asal dia kasrah. Yunazilu ataupun yunazila. Tapi dia jadi fi'il mudhari' majhul. Ni kenapa dia baris fathah ni? Patutnya kalau mudhari' bukan dhammah ke? Nanti ada orang yang tanya. Ada tak yang tertanya? Ada. Dia maknanya ada kata tugas sebelum dia ni. Tapi kita saja je bagi contoh. Ada huruf nasab.
ada huruf. Ingat lagi belajar harf. Dia kena bawa tu. Yang kita dah belajar tu. Kena bawa. Maknanya mungkin dekat depan ada huruf nasab. Ada huruf nasab. Salah satu daripada huruf nasab ialah an. Itu yang menyebabkan dia baris fathah asal dia. Ini kena ingat sikit lah, bukan banyak. Nanti kita akan belajar lebih lanjut dalam modul 2. Kalau kita dapat masuk, bila kita masuk modul 2 nanti. Tapi macam, kalau yang tertanya. Tapi yang lain saya tak letak lah. Semuanya kita buat letak dhammah. Tapi just so that you know. Dia boleh berubah kalau ada harfun nasab sebelum dia. Sama ada harfun nasab tu kalau yang jazam, kalau harfun nasab lah. Kalau harfun jazam jadi sukun. Kan? Okey. Tapi terjemahan sama. Jadi ia diturunkan. Baik, kita cuba yang berikutnya. Aqulu. Aqulu. Macam mana kita nak terjemah? Kita tengok ada hamzah di awal kalimah. Jadi aku mengatakan. Jadi kalau aku mengatakan berarti dia adalah fi'il. Ni tak kisah kalau kita terjemah dulu pun boleh. Kalau kita nampak dia punya kod dulu pun bagus juga. Nanti kita tengok kod. Ni fi'il apa? Dia merah fi'il lah. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ar. Nampak tak dia majhul ke maklum? Maklum. Kalau maklum, perlu tak kita letak yang mana? FR je lah kan? FR je. Aqulu fi'il mudhari'. Sebab memang tak ada kalau tadi yuqalu kan kalau fi'il majhul. FRM apa sahaja? Fi'il mudhari' majhul. FRM fi'il mudhari' majhul. Okey. Kalau fi'il madi dia jadi macam mana ya Ustazah? Madi saja. Fi'il madi untuk ana. Anna mana? Aqulu tu kan fi'il mudhari' untuk ana. Untuk anak. Kalau jadi Untuk fi'il aku. madi untuk ana. Qultu. Okey. Telah berkata olehku. Dia saing dengan yang macam qulta, qultum. Okey. Nazzalna fi'il apa? Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Okey, saya establish dulu. Fi'il madi, fi'il madi. Nak identify dia Ustazah? Ha? Macam nak identify dia, apa clue dia atau apa first step dia? Nak nampak dia mudhari' ataupun Dia tak ada fi'il, dia tak ada huruf mudhara'ah. Ni memang perkataan dia. Lepas tu dia ada sambung pelaku dia dekat belakang na gitu. Kalau fi'il mudhari' dia tak ada, dia mesti baris dhammah ujung dia. Astaghfirullahaladzim. So kan huruf mudhara'ah kan ada nun juga kat depan. Tapi yang ni bukan huruf mudhara'ah. Bukan sebab dia root memang word dia. kata asal. Root word dia. Jadi Ni memang root word dia. Nazzala. Nazala, dia asal dia nazzala. Jadi nazzala fi'il madhi dia. Kalau ada kami menurunkan dia jadi nunazzal. Nunazzilu. Dia tadi sebab nun tu memang kata dasar dia lah. Dia termasuk dalam kata dasar. Lepas tu dia bersambung pula dengan nun alif. Ingat tak? Kita belajar tu. Kalau kami fi'il mudhari' dia tak ada nun alif kat belakang. Dia punya fa'il tersembunyi, dia akan baris dhammah. Kan? So yang nun alif kat belakang tu adalah yang dilakukan kepadanya ke ataupun kami? Kami telah menurunkan oleh kami. Kami yang telah menurunkan. Tapi tak Jangan sama cakap pula yang, dengan tak sama. Jangan sebut yang tu belum lagi. Ini fi'il je. Perkataan ni satu kalimah ni fi'il. Jadi fi'il kami kalau kita nak mafhum dia kami telah menurunkan. Jadi kalau satu perkataan ni dah siap dah. Ada ini pelaku. Fi'il madhi. Ya betul. Dia fi'il madhi.
Tapi kalau Ustazah, biasa kita akan buat fi'il madhi ni dalam latihan yang sebelum ni kan kita letak K, F, Untuk D, K. Tak ingat? ingat dia punya Ah, tapi yang Ustazah, ni tak ada. Ya. Ustazah beritahu kalau dalam fa'il tu dia dah berlaku kan? Uh-uh. Dah tersembunyi kan? Dalam Berlaku di fi'il ada fa'il. Ya, betul. ada fa'il kan? Lepas tu Mm-mm. na tu memang bersambung. Ya. Na tu merupakan sebahagian daripada fa'il tu lah. Dia, Fi'il. dia adalah fa'ilnya kepada fi'il nazzala. Na tu adalah madhi. fa'il Fi'il kepada madhi. fi'il madhi. Okey, saya sekejap kita tawakuf yang ni, saya rujuk sekejap pada fi'il madhi. Ada kita kena rujuk sekejap pada fi'il madhi kita belajar sebelum ni. Yang ni, Domer dia mutasil bersambung. je yang ni. Yang bawah tu. Sajadna contohnya. Jadi sambung nun alif di akhir kalimat sebelum dia sukun. Maknanya dia adalah fi'il madhi. Mesti kita belajar. Okey. Okey. Kita kena refer sikit. Memang kena selak-selak. Tapi tak apalah. Ni kita buat dalam kelas ni. Kita boleh buat. Kita buat slow-slow. No need to rush. Tambah lagi pemahaman kita insya-Allah ya. Nazzalna telah menurunkan oleh kami. Kana ni fi'il apa? Nakir. Fi'il nakis. Madhi ke bukan? Madhi ke mudhari'? Madhi. Fi'il madhi nakis. Jadi terjemahan dia, pelaku dia apa dalam ni? Adalah ia. Adalah ia. Sebab fi'il madhi kena letak belakang kan? Kita letak di akhir, betul? Okey, kutiba. Tiba majhul. Majhul. Betul. Fi'il madhi ke mudhari'? Kita Madhi. establish dulu yang tu. Madhi mudhari'. Madhi majhul. Ya. Majhul. Majhul, Pattern dia betul. sebab madhi majhul pertama dia kena dhammah ya. Ya, huruf awal didomahkan, huruf sebelum akhir menjadi kasrah. Ini kalau madhi. Lepas tu kita terjemah macam mana? Telah diwajibkan. Ya, telah diwajibkan ia. Tak ada oleh. Tak ada oleh. Sebab pelaku dia tak tahu. Yang ada dalam tu adalah naib pelaku. Yang ia tu, ia inilah naib pelaku dia. Naib fa'il. Naib fa'il. Nama dia saya lupa kali ni. Majhul jadi naib fa'il. Ya, betul. Dia ganti pelaku. Ni benda baru. Memang ini benda baru kita belajar. Maksud saya. Dan mudhari' majhul tadi apa clue dia Ustazah? Dia ada huruf mudhara'ah. Dia mesti depan dia ada huruf mudhara'ah. Sama ada ya ke kan? Yang penukaran baris tu. Huruf Dia baris pertama fathah. dia jadi apa? Dhammah juga. Tapi sebelum akhir baris fathah. Itulah beza dia. Antara majhul dengan contoh kalau yaktubu kan, kalau dia madhari' biasa yaktubu, tapi disebab kalau dia jadi majhul, let me write that down. Okey, contoh kalau untuk dia punya kali lain lah ya, boleh? Boleh. Yaktubu. Okey, asal dia yaktubu. Tapi kalau majhul dia akan jadi yuktabu. Ni tukar yuktabu. Tu dhammah di depan. Yes. Cuma huruf second last tu je. Fathah kan. Dia baris bawah, mudhari' baris atas. Betul? Good observation. Lepas tu Yang kalau huruf macam tak apa show. Dhammah Huruf nama dia huruf, jadi dia bukan tanda dia ialah huruf ya ni. Ya. Huruf mudhara'ah ya ni. Ya ke hamzah ke nun ke ta. Jadi dhammah dan the second tu sukun. Yang second dia memang sukun. Kalau kita nak sambung tu dia memang jadi sukun lah. Okey. Jadi cuba buat ni, saya bekalkan nanti. Besok kita sama-sama. Boleh?
Tak boleh. Sebab dia Apa macam confusing. Nak buat sama-sama dengan Ustazah dulu second row. Second Nak row. dapat Okey. tangkap. Sebab dah Nak pukul 11. Tu je. oh, Okey okey, je. okey, okey. Tak Saya perasan. takut Sorry, saya ambil Ustazah. masa. Okey. Nanti ada yang rasa macam ketinggalan. Tak apa kalau macam tu. It's okay. Nanti saya bagi selepas ni study. Buat pelan-pelan. Besok kita buat sama-sama. Boleh? Buat sama-sama. Betul tak Kak Zawiyah? InsyaAllah. Okey, cuba. Bukan tak nak buat. Tak apa. Don't rush it. It's okay. Esok nanti kita boleh sambung. InsyaAllah kita ada masa yang cukup. Kita dah stress. Jadi kalau nak, nanti saya bagi yang ni, yang sekali dengan jawapan saya di atas tu, hari ni juga, pagi ni juga, supaya boleh kawan-kawan semua boleh cuba buat, perhatikan ataupun sekali dengan nota ni lah saya akan beri. Saya bagikan nota ni jadi boleh buat rujukan. Nanti besok, kelas kita esok kita buat sama-sama juga. Mana yang sempat buatlah, yang mana tak sempat tu pula jangan tak datang pula, jangan leave group. Kalau nak leave at this point jangan lupa cikgu bye. Jangan leave je tau. Sedih saya. Tak ada Ustazah, insyaAllah. Yelah, tak apa sebab pun lah. Say goodbye. Okey. Jadi Kak Zawiyah. Terima kasih banyak-banyak teacher dan semua yang mengikuti kelas pada hari ini. Hari ini maksimumnya 31 orang. Baik, seperti pesanan teacher tadi, jangan leave group dulu. Kita tengok dulu, insya-Allah teacher akan ulang lagi. Baik, sekian saja setakat itu. Teacher, silakan baca doa, teacher. Hari ni kita doa pendek je lah ya. Kita sama-sama kita tasbih kafarah dan kita baca surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.